Perjalanan rentas sempadan negeri juga tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan hadir bekerja dan pulang semula ke rumah sendiri setelah terkandas di kampung ataupun di tempat-tempat yang lain. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, maaf, tidak dibenarkan. Maaf, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Mizan Indra Channel, Family Eat Right. So, tahu dah kan kita memang tak boleh nak merentas sempadan negeri untuk balik ke kampung halaman untuk beraya. So, Syawal ini insyaAllah kita kat rumah je lah kan. Semalam Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dah sebut tentang bantuan prihatin ni, yang untuk kali kedua ni. Ramai yang tak dapat dan ramai yang mengeluh kenapa kali ini tak dapat, kenapa peniaga banyak tak dapat, begitu, begini dan sebagainya. Dan mereka mendapat feedback daripada MOF atau Ministry of Finance yang mengatakan kebanyakannya tak dapat tu, satu, maklumat tak tepat, kedua, ada SSM dan juga tidak declare income tax ataupun apa-apa tax lah. Banyak yang argue tentang ni, banyak yang tak setuju dan banyak yang menimbulkan rasa-rasa keluh kesah dan rasa tidak puas hati. Sebab apa? Kebanyakan daripada mereka adalah peniaga-peniaga kecil, IKS kan. Jadi oleh sebab itu ada juga respon daripada mereka yang kita boleh ambil iktibar. Okey. Ada juga yang komen mengatakan ini tidak adil kerana bantuan prihatin ni sepatutnya diberi pada semua tanpa kita mengira sama ada pendapatan orang tu rendah dan dia ada perniagaan lain, sepatutnya dapat samalah, kecuali yang golongan yang T20 ke atas yang pendapatan terlalu tinggi. Jadi itu tidak perlulah bagi peniaga-peniaga kecil ni yang berpendapatan kurang daripada 3,000 sebenarnya kebanyakan mereka. Dan itu pun kena bayar anak buah mereka yang menolong di gerai dan sebagainya, ataupun restoran ataupun perniagaan-perniagaan kecil pasar malam. Mereka ni memerlukan bantuan di mana untuk menjalankan kelangsungan hidup mereka. Jadi kerajaan ada beri bantuan ni, iaitu yang diserve Grant Khas Prihatin GKP yang bernilai 3,000. Namun kebanyakan peniaga-peniaga ini masih ada rungutan bahawa itu 3,000 tu consider dia punya gaji bulanan je lah, ataupun untuk dia meneruskan kehidupan satu keluarga dia. Tapi bagaimana dengan perniagaan dia yang terjejas? Bagaimana dengan perniagaan mereka yang diberhentikan selama 2 bulan? Ya, kita faham ada setempat ataupun ada peratusan daripada peniaga-peniaga kecil ni menjalankan secara online. Itu tindakan yang bijak. Yang cuba menjalankan COD, cash on delivery, barang-barang dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan mereka perniagaan yang tidak boleh buat begitu dan struktur prosedur perjalanan perniagaan yang begitu? Semestinya mereka punya perniagaan akan rugi dalam masa 2 bulan. Bagi saya, pandangan saya, kalau perniagaan yang rugi ataupun tidak berjalan selama 2 bulan, itu sudah cukup parah. 2 minggu pun dah kira parah, ini kan pula 2 bulan. Jadi ramai mengeluh tentang ini, bahawa bantuan prihatin yang kali ini tidak adil. Okey, kerana yang ada SSM, yang mendaftar SSM, sama ada SSM tu dia declare tax ataupun tidak, itu masing-masing punya tanggungjawab. Tetapi dari segi satu belah pihak lagi,
mereka tidak berpuas hati dengan cara pengagihan ini. Dan Alhamdulillah semalam berkenaan bantuan prihatin nasional ini, permohonan semula akan di-extend ataupun akan dilanjutkan sehingga 31 Mei. Ini janji daripada Menteri Kewangan kita ataupun Kementerian Kewangan kita mengenai reappealing ataupun rayuan semula untuk bantuan prihatin nasional. So bagi mana-mana sesiapa rakan-rakan, viewer-viewers mana yang gagal dapat untuk kali pertama, jangan putus harapan. Cuba cek balik kenapa anda tidak berjaya ataupun tidak lulus untuk dapat untuk kali ini, dan juga cuba settle apa yang dia masukkan dalam notifikasi itulah. Setiap orang akan diberi notifikasi mengatakan bahawa lulus tidak lulus. Cuba settle dulu. Kita cuba tengok benda ini dari segi positif, dan kita cuba untuk menyingkirkan pandangan-pandangan negatif pada waktu kita wabak begini. Kita faham, semua orang faham, mana yang meniaga rugi, mana yang mempunyai anak-anak buah untuk perniagaan tak ada gaji dan sebagainya. Kita pun mana yang mempunyai perniagaan yang tak cukup rolling, memang tak dapat jalan. Memang kita faham. Jadi semua orang pun faham tentang itu. Bagi mana yang dapat bantuan prihatin, jangan menunjuk-nunjuk dalam media sosial, ataupun jangan menjatuhkan orang yang mengeluh di media sosial mengatakan tak dapat dan sebagainya. Cuba bagi diorang satu semangat. Cuba bagi diorang satu semangat bahawa cuba lagi, and then reappeal ataupun membuat rayuan terhadap BPN ini. Kita faham semua orang susah sekarang ni, nak keluar susah dan sebagainya, nak balik kampung tengok mak bapak pun tak boleh. Itu Alhamdulillah yang suami duduk utara, isteri duduk selatan boleh berjumpa ataupun boleh balik. Itu pun cukup syukur. Bagi anak yang jauh-jauh yang tak boleh balik, tak boleh lah, nak buat macam mana, macam aku ni. So kita sama-sama kita memastikan wabak COVID-19 ni betul-betul bersih daripada Malaysia. Jangan jadi certain negara yang berterusan wabak dia dan bertambah teruk. Kita tak nak lah, wallahualam. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan untuk golongan bujang yang sepatutnya dapat RM800 tetapi mendapat RM500 saja. So ramai yang aku baca dekat media sosial ni, ramai juga yang bagi sejak 9 Mei yang lalu. Kenapa status diorang sepatutnya dapat 800, di mana bujang bawah 2000 dapat 800 tapi dapat 500 saja. Dan mengikut komen-komen yang di media sosial, macam ni aku cakap lah, kalau dah dapat, bersyukur. Yang pertama perlu bersyukur, dan yang kedua cuba siasat kenapa kita tak mendapat seperti golongan yang dimaksudkan. Contoh kalau dapat 500, sepatutnya 800 dapat 500. Mungkin ada benda lain yang perlu dinikan lah, yang perlu diperiksa lah. Tapi banyak di media sosial mengatakan yang dah dapat tu je lah, so syukur je, duit pun gift daripada kerajaan, tak perlu masuk media. Well, itu terserah pada masing-masing, sama ada nak terima benda ni sebagai positif dan sebagainya, itu masing-masing punya pendapat. Okay, bagi yang masih lagi ni, anda boleh mengemukakan status anda kepada secara email kepada LHDN kenapa masih dapat begitu. Dapat kurang lah, maknanya daripada 800 dapat 500. So ada di sini mengatakan dia dapat 800, patut 800, gaji di bawah 2000 masih dapat 500. Mengapa dapat begini? So far tak ada lagi jawapan yang ditemui yang kita boleh bincangkan lah. Tapi kalau kalian ataupun netizen di sana, YouTubers di sana dapat jawapan, korang boleh letak dalam komen kat bawah ni. Boleh kita saling bantu-bantu memahami keadaan kita sekarang ni. Dan setelah pengumuman yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengatakan MCO kita ataupun PKP kita di-extend, dilanjutkan lagi selama 1 bulan hingga Jun 9. Lama tu. Mana bagi yang kaki corner ada yang dah mula melepaskan gian di Kuala Kelawang. Tapi hati-hati guys, jangan keluar lagi sekarang ni. Kita tak tahu wabak ni takat macam mana lagi kan. Still masih ada positif case yang dilaporkan setiap hari. So lebih baik duduklah di rumah. Mana pergi kerja macam biasa. Lepas balik kerja, baliklah ke rumah, straight balik, terus balik ke rumah. Jangan korang pergi mana-mana.
baju yang balik ke rumah tu basuh terus, jangan peluk anak. Kita tak nak risiko ni langsung ada di sini. So kita sebagai rakyat Malaysia, kita akur kepada keputusan ini. Dan mana yang kampung yang duduk belakang rumah je tu, kampung di sebelah je tu, baliklah korang, tengoklah mak ayah korang. Jangan kata tak boleh balik. So mana yang tak boleh balik, korang boleh buat video call dan macam-macam lagi. Korang boleh buat apps yang boleh video conference dengan keluarga. Moga-moga dengan cara itu, ataupun telefon lah, telefon kan, WhatsApp pun boleh. So moga-moga dengan cara itu terubatlah rindu sedikit. InsyaAllah lepas Jun ni kita doakan supaya MCO ini ditarik balik dan wabak ini telah diangkat semula daripada muka bumi ini. InsyaAllah, insyaAllah. Sama-samalah kita berdoa rakyat Malaysia bahawa wabak ini berakhir pada bulan Jun ini. Sampai situ sajalah bersama aku hari ini, Mizan Indra Channel. Bertemu lagi dalam hari yang lain. Jangan lupa subscribe bagi yang tak subscribe lagi. Mana yang dah subscribe, korang geledah lah video aku yang lama. So sampai di situ saja. Bye bye. Assalamualaikum.